RTM terus unggul, sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Rabu 30 Mac 2022. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. 63 kontrak dan MOU bernilai lebih 7 bilion ringgit dimeterai pada pameran DSA NATSEC Asia 2022. Pengecualian bayaran tol 7 hari mulai Jumaat di sempadan Malaysia Singapura sempena pembukaan semula laluan darat. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Kementerian Pertahanan memeterai 54 kontrak dan MOU bernilai 4.6 bilion ringgit menerusi pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia DSA dan pameran Keselamatan Kebangsaan NATSEC Asia 2022. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berbangga dengan pencapaian tersebut termasuk melibatkan perolehan aset baharu untuk kegunaan 3 ketumbukan utama Angkatan Tentera Malaysia ATM di darat, udara dan laut. Perolehan aset-aset baharu ini demi memastikan pertahanan dan keselamatan negara berada pada tahap maksimum. Antaranya perancangan aset baharu melibatkan 3 helikopter utiliti buatan Itali untuk TLDM, 3 kapal misi pesisir pantai dan 13 bot pemintas laju. Sementara itu, Datuk Seri Hishamuddin berkata semua peringkat termasuk Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara, Parlimen dan Kabinet telah bersetuju untuk meneruskan projek pembekalan perolehan kapal tempur pesisir. Bagaimanapun, kaedah bagaimana projek berkenaan diteruskan akan diumumkan selepas Jemaah Menteri membuat keputusan akhir. Dalam pada itu, Kementerian Dalam Negeri turut memeterai 1 memorandum persefahaman MOU dan 8 kontrak syarikat tempatan dengan nilai keseluruhan 2.596 bilion ringgit hari ini. Antara kontrak berimpak tinggi tersebut, perolehan peralatan satelit X-band untuk Polis Diraja Malaysia, projek naik taraf sistem swasla untuk Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan projek sistem imigresen bersepadu nasional untuk Jabatan Imigresen. Apa yang kita buat ni adalah untuk membuktikan bahawa banyak kontrak yang sebenarnya kita sedang kaji juga. Bukan hanya yang ini, ada lagi application, solution yang diperlukan. Ini adalah nak membuktikan bahawa kita memberi prioriti, kerajaan memberi prioriti kepada keselamatan dalam negara. Ini berita baik sempena pembukaan semula sempadan negara Jumaat ini. Pengecualian bayaran tol dikuatkuasakan di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan CIQ Bangunan Sultan Iskandar dan Tanjung Kupang selama 7 hari bermula 1 April. Kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyebut pengecualian melibatkan semua jenis kenderaan bagi kelancaran perjalanan rentas sempadan Malaysia Singapura. Pengecualian ini adalah tambahan kepada pengecualian caj jalan yang dikenakan kepada kenderaan persendirian pendaftaran Singapura apabila memasuki Malaysia melalui laluan darat di kedua-dua lokasi. PLAS menjangkakan 42,000 kenderaan akan memasuki negara ini menerusi Tambak Johor dan link kedua setiap hari. Pelepasan tol ini akan memanfaatkan lebih 300,000 perjalanan rentas sempadan bagi pemilik kenderaan. Dalam perkembangan berkaitan, semua 64 kaunter di CIQ Bangunan Sultan Iskandar dan Kompleks Sultan Abu Bakar Johor Bahru akan beroperasi 100% Jumaat ini. Ini bagi mengelak berlaku kesesakan di pintu masuk negara susulan pembukaan semula sempadan. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata hampir 2,700 pegawai dan anggota pelbagai jabatan dan agensi akan bertugas 24 jam. Tunku Mahkota Johor, Tengku Ismail Sultan Ibrahim turut berkenan menempatkan 130 sukarelawan Southern Volunteers di kedua-dua CIQ bagi membantu memudahkan urusan pengembaraan.
walaupun kita membuat segala perancangan supaya semuanya berjalan dengan lancar, saya berharap bahawa rakyat Johor, rakyat Malaysia dan juga pengembara daripada Singapura yang akan datang ke Johor supaya bersabar kerana kita jangkakan bahawa kesesakan kenderaan dan juga lalu lintas juga tetap akan berlaku. Beliau ditemui selepas menghadiri raptai pembukaan sempadan di CIQ Kompleks Sultan Abu Bakar. Lebih 1,600 pegawai dan anggota polis ditugaskan di 41 kawasan tumpuan pelancong di Johor pada minggu pertama pembukaan sempadan negara. Kawalan termasuk di lokasi berlaku kesesakan lalu lintas selain pusat beli belah dan premis penukaran mata wang. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata kira-kira 200 anggota dan pegawai dibantu 113 anggota polis bantuan ditugaskan di bangunan Sultan Ismail Johor Bahru, manakala lebih 60 anggota dan pegawai terdiri daripada 7 pasukan ditugaskan di Kompleks Sultan Abu Bakar, Gelang Patah serta kawasan sekitar. Penugasan tersebut diharap dapat menjaga keselamatan rakyat dan pelancong daripada kegiatan jenayah seperti ragut dan penyeluk saku. Sementara itu di Kedah, kawalan diperketat di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand iaitu di ICQS Bukit Kayu Hitam dan ICQS Durian Burung sempena sempadan dibuka. Ketua Polis Kedah Wan Hassan Wan Ahmad menjelaskan 70 pegawai dan anggota polis terlibat bagi mengawal kawasan sempadan serta sekatan jalan raya. Selain itu, rondaan dilakukan pasukan MPV. Keputusan sama ada untuk menghentikan SOP mengimbas kod MySejahtera akan diperhalusi. Jelas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, ia bergantung kepada pola pergerakan orang ramai selepas pembukaan sempadan negara. Kita nak tengok dengan pembukaan sempadan dan juga dengan kelonggaran yang kita beri daripada 1 bulan April ni, sekiranya ada perubahan dalam pattern mobility dan juga pattern jangkitan untuk tempoh masa berapa minggu. Kalau tidak ada perubahan yang ketara, dan kita boleh stop lah. Cuma saya nak tunggu sekejap bila buka sempadan ni dengan ada ni kelonggaran bulan puasa dan sebagainya. Saya nak tengok kalau ada apa-apa perubahan dari segi mobility dan juga jangkitan, mana jangkitan itu berlaku. Itu masih lagi kita ada dalam data MySejahtera. Kalau dia tak tukar banyak, dan kita boleh drop lah. Ini pula SOP bagi individu yang hilang status lengkap vaksin. Maklumat sejarah vaksin prima dalam aplikasi MySejahtera masih kekal bagi individu yang belum menerima dos penggalak bermula 1 April ini. Khairi menerusi satu kenyataan memaklumkan, semua penerima vaksin dos prima masih boleh melakukan sebarang aktiviti yang dibenarkan sebelum ini. Ini termasuk aktiviti seperti makan di restoran, memasuki pusat beli belah, tempat kerja dan rumah ibadat. Justru pemilik premis perlu memastikan hanya pelanggan atau pengunjung yang telah melengkapkan vaksinasi dos prima dibenarkan masuk ke premis perniagaan. Ujar beliau lagi, pemakluman prosedur terbaru ini bagaimanapun bukan bermaksud penerima vaksin Sinovac 18 tahun ke atas serta penerima semua jenis vaksin berusia 60 tahun ke atas tidak perlu mendapatkan dos penggalak. Sidang Dewan Negara diberitahu draft pentadbiran rang undang-undang Perlembagaan Kurungan Pindaan berhubung anti lompat parti telah mengistilah 3 perkara utama seseorang ahli parlimen itu melompat parti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memaklumkan 3 perkara utama itu adalah ahli parlimen keluar parti, ahli parlimen dipecat daripada parti dan ahli parlimen bebas menyertai mana-mana parti. Jelasnya seseorang ahli parlimen yang telah memenangi mana-mana kerusi parlimen mengumumkan keluar parti dengan menyatakan beliau ahli parlimen bebas atau menyertai mana-mana parti politik dikira sebagai melompat parti. Dan kestabilan politik yang antaranya. Yang kedua, ahli-ahli parlimen dipecat daripada parti. Seorang ahli parlimen yang telah memenangi kerusi parlimen tetapi dipecat oleh parti juga dikirakan sebagai melompat parti. Ini bagi tujuan untuk memastikan ahli parlimen
patuh kepada perlembagaan dan peraturan serta disiplin parti. Parti yang memecat ahli parlimen akan dihadkan berhadapan risiko kehilangan kursi kerana pilihan raya perlu diadakan semula. Bagi ahli parlimen bebas yang memenangi pilihan raya jika menyertai parti lain pula dianggap bercanggah dengan amanah yang dipilih rakyat. Sekiranya ahli parlimen bebas menyertai mana-mana parti, pilihan raya perlu diadakan semula dan individu tersebut tidak hilang kelayakan untuk bertanding mewakili parti baharu dalam tempoh 60 hari dari beliau dipecat. Pada 24 Mac lepas, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi memaklumkan keputusan Perdana Menteri supaya satu mesyuarat khas Dewan Rakyat bagi membentangkan rang undang-undang perlembagaan berkaitan anti lompat parti dan penghadaan tempoh jawatan Perdana Menteri akan diadakan 11 April ini. Setiap kementerian akan memperkenal sekurang-kurangnya satu inisiatif dan program yang bermatlamat membantu mengurangkan kesan ekonomi ditanggung rakyat termasuk golongan minoriti akibat pandemik COVID-19. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Mastura Muhammad Yazid menjelaskan langkah itu selari matlamat keluarga Malaysia yang sentiasa memastikan tiada golongan terabai sama ada minoriti atau majoriti di negara ini. Untuk inisiatif Keluarga Malaysia, di mana setiap kementerian akan memperkenalkan sekurang-kurangnya satu program dan inisiatif yang bermatlamat membantu mengurangkan kesan ekonomi yang ditanggung rakyat. Saya berharap ia turut disokong oleh kerajaan negeri. Pelbagai program serta inisiatif yang telah atau bakal dilaksana di bawah payung Keluarga Malaysia termasuk Rumah Ikram, skuad dan pakej penjagaan COVID-19 Keluarga Malaysia. Ekonomi Malaysia diunjur bertambah baik dan berkembang antara 5.3 dan 6.3% tahun ini, melonjak berbanding 3.1% pada 2021. Pertumbuhan akan disokong pembukaan semula sempadan antarabangsa, momentum berterusan bagi permintaan luar, kelonggaran langkah-langkah pembendungan COVID-19 dan pasaran buruh yang bertambah baik. Selain itu, Gubernur Bank Negara Tan Sri Nur Syamsiah Yunus berkata, pelaksanaan projek pelaburan dan langkah-langkah dasar akan terus memberi sokongan kepada aktiviti ekonomi. Growth would continue to be driven by both external and domestic demand. International tourism activity is also expected to pick up amid the reopening of international borders. On the domestic front, improvements in labour market conditions, continued capacity expansions, higher technology adoptions with continued targeted policy support for vulnerable segments would underpin the spending by both households and businesses. Seiring kegiatan ekonomi yang semakin meningkat, pasaran buruh turut dijangka bertambah baik tahun ini dengan kadar pengangguran diunjur berkurangan sekitar 4%. Pemulihan berterusan dalam sektor pekerjaan dan pendapatan dijangka mendorong peningkatan dalam perbelanjaan isi rumah. Semua sektor ekonomi diunjur berkembang tahun ini dengan sektor berorientasikan ekspor terus mendapat manfaat daripada permintaan luar dan pengembangan kapasiti pengeluaran domestik yang kukuh. Beliau menyatakannya dalam laporan tahunan 2021, tinjauan ekonomi dan monetary 2021 dan tinjauan kestabilan keuangan untuk separuh kedua 2021 terbitan Bank Negara. Sementara itu, menyentuh mengenai dasar gaji minimum, Tan Sri Nur Syamsiah berkata ia perlu dilaksana dengan teratur bagi memastikan langkah tersebut menyokong pertumbuhan ekonomi dan tidak menambahkan tekanan inflasi kepada negara. Jelas beliau, pelaksanaan gaji minimum baharu juga perlu mengambil kira aspek pemulihan yang tidak sekata dalam industri. Ini termasuk memberikan masa kepada syarikat yang terjejas untuk menyesuaikan diri. Tambah Tan Sri Nur Syamsiah, gaji minimum perlu diseragamkan secara berperingkat bagi meminimumkan gangguan dalam pasaran pekerjaan. Bagaimanapun menurut beliau, dari semasa ke semasa, gaji minimum perlu bertumpu untuk mengurangkan gangguan dalam pasaran kerja termasuk pekerja berpindah kepada pekerjaan yang menawarkan gaji lebih tinggi.
Bilangan laporan transaksi yang mencurigakan STR dikemukakan institusi pelapor meningkat 43% kepada kira-kira 191,000 tahun lalu. Menurut laporan tahunan BNM 2021, STR mencatat trend peningkatan sekitar 30% tahun antara tahun 2014 hingga 2021. Laporan tersebut mendedahkan kes penipuan meningkat ketara dalam tempoh pandemik, melibatkan penipuan berkaitan produk perubatan, peluang pelaburan dan program bantuan kerajaan. STR berkenaan kesalahan cukai turut menunjukkan peningkatan didorong kegiatan pengelakan cukai dan pelaporan pendapatan lebih rendah. Sementara itu, penipuan melalui internet, telefon dan penipuan berkaitan pelaburan antara penipuan keuangan paling kerap dikemukakan orang ramai melalui BNM Telelink sepanjang tahun lalu. Menerusi kerjasama dengan agensi penguatkuasaan tempatan, BNM terus meningkatkan usaha mendidik orang ramai mengenai penipuan keuangan. Amanah Saham Nasional Berhad ASNB mengumumkan agihan pendapatan bagi Amanah Saham Bumi Putra 2 ASB2 dan Amanah Saham Malaysia ASM masing-masing sebanyak 4.3 sen dan 4 sen seunit. Jumlah pembayaran pengagihan pendapatan bagi kedua-dua dana itu berjumlah 1.39 bilion ringgit untuk tahun keuangan berakhir 31 Mac 2022. Agihan pendapatan akan dilaburkan semula secara automatik ke dalam akaun pemegang unit pada 1 April ini. Bagi memudahkan proses pengiraan pengagihan pendapatan, urus niaga di semua cawangan dan ejen ASNB ditangguhkan buat sementara waktu sehingga esok. Pemegang unit boleh mengemaskini akaun menerusi portal MyASNB, aplikasi mudah alih MyASNB atau di mana-mana cawangan serta ejen ASNB di seluruh negara pada 1 April. Meniti usia 50 tahun, Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas lebih bersedia mendepani cabaran dan melihat kepada keperluan masa depan. Berpandukan visi dan misi yang jelas untuk terus dinamik dan produktif, Nafas akan fokus kepada 5 bidang keutamaan yang menjadi tekadnya menjelang 2030. Menurut Pengerusi Jemaah Pengarah Nafas, Datuk Zamri Yaakob, tumpuan akan diberikan kepada pembangunan industri padi dan beras, pemasaran input baja dan kimia menjadi pemain utama industri ayam, sumber kekayaan baharu dan kemakmuran keluarga peladang. Sekarang ini kita ada benih padi baru, hybrid, yang Nafas bekerjasama dengan syarikat ni. Padi ni akan mengeluarkan hasil bukan 10 hingga 14 metric ton, maknanya 3 kali ganda daripada penabatan. Jadi ini fokus kita. Yang kedua ni kita nak keluarkan benih padi sendiri. Sampai masanya Nafas mengambil alih syarikat kilang benih padi yang ada sekarang ni. Setahun kita terpaksa membekalkan benih padi lebih kurang 72,000 metric ton untuk 2 musim. Nafas juga telah menjadi salah sebuah syarikat peneraju program Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB. Seterusnya mewujudkan rantaiannya melalui Smart SBB Peladang. Selain meningkatkan pendapatan pesawah serta hasil padi, program itu juga dapat memperkukuh kerjasama antara seluruh jentera Pertubuhan Peladang. Datuk Zamri ditemui media pada majlis sambutan Jubli Emas Nafas di Petaling Jaya, Selangor. Dalam ucapan pelancarannya, Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi memuji Nafas atas kejayaan merealisasikan hasrat kerajaan mentransformasi pertanian untuk menjadi sektor yang moden dan dinamik. Tekanan kepada industri agro makanan negara, Nafas dan NAFI mempunyai peranan yang sama dalam perkara ini. Sebab itu beberapa dasar baru MAFI melalui dasar baru kerajaan melalui MAFI untuk membangunkan industri padi beras secara industri juga disambut baik dan diturut serta oleh Nafas bagi sama-sama meningkatkan pengeluaran beras negara untuk menjamin security makanan negara. Jadi Nafas merupakan satu pertubuhan, satu entiti yang banyak memainkan peranan untuk meningkatkan tahap sosial dan ekonomi. Hasil kecekapan dan kepakaran ahli jemaah pengarah serta pengurusannya, Nafas berjaya memperkembang sektor perniagaan melalui syarikat subsidiari.
6 subsidiari 100% milik Nafas, 3 subsidiari dengan pelaburan melebihi 50% serta 11 anak syarikat bagi subsidiari dan syarikat bersekutu. Nafas menaungi hampir 1 juta peladang di seluruh negara melibatkan 14 pertubuhan peladang negeri dan 279 pertubuhan peladang kawasan. Seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 6 April. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syarul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Pentadbir dan pemimpin-pemimpin sukan perlu bertanggungjawab dalam memilih atlet terbaik untuk mewakili negara. Itu peringatan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dalam satu kenyataan yang dikeluarkan hari ini. Ia merujuk kepada urusan pemilihan kuartet 4x100 meter wanita ke Tamasya Sukan C di Vietnam Mei ini. Jelas Datuk Seri Ahmad Faizal, berdasarkan situasi terkini terdapat 4 pelari pecut wanita yang berjaya mencatat masa di bawah 12 saat dalam acara 100 meter dan selayaknya dipilih untuk membentuk gandingan kuartet 4x100 meter. Pelari berkenaan adalah Zaidatul Husniah Zulkifli 11.62 saat, diikuti Nur Sarah Adi 11.89 saat, Azrin Nabila Alias 11.90 saat dan Fatin Iliana Matnayan dengan catatan 11.97 saat. Menurut beliau, seharusnya prestasi terbaik ketika ini menjadi ukuran utama untuk pemilihan atlet-atlet ini ke tamasya itu. Tambah Datuk Seri Ahmad Faizal, walaupun Persatuan Sukan Kebangsaan mempunyai kata putus siapa atlet yang dipilih di bawah kategori B, namun pemilihan tidak sepatutnya lari daripada prinsip berdasarkan kepada merit pencapaian. Beliau berharap Kesatuan Olahraga Malaysia dan semua persatuan sukan kebangsaan memperhalusi semua aspek ini dan mengambil keputusan terbaik demi kejayaan kontingen Malaysia. Menjelang kejuaraan futsal AFF 2022 di Bangkok, Thailand yang bermula Sabtu ini, jurulatih futsal lelaki kebangsaan Chew Chun Yong berharap gabungan 6 muka baharu dan pemain senior dapat membentuk keserasian seawal perlawanan pertama menentang Kemboja. Jelas beliau, kebimbangan utamanya adalah kemampuan pemain mengadaptasi taktikal yang diterapkan dalam tempoh singkat. Jelas Chun Yong, 2 perlawanan persahabatan tempatan dihadapi pasukannya tidak cukup untuk menjadi kayu ukur prestasi pemain. We know that international friendly and compared to local friendly is totally different punya cara main, and also the speed, the intensity memang agak berbeza. So itu yang agak disadvantage dekat kita, but I still put it very positive with this players' experience, the desire, and also itu punya semangat dalam untuk AFF kali ini after 3 years. So I believe we can give a positive performance. Beliau ditemui pemberita di KLIA sebelum berangkat bersama pasukan ke Thailand. 6 muka baru yang dipanggil antaranya penjaring terbanyak Pulau Pinang dalam Liga Premier Futsal Malaysia, Ikmal Najmi Ismail, dan pemain Selangor TOT United, Muhammad Aidil Syahril Rosli. Sementara itu, Kapten Pasukan Muhammad Khairul Effendi Muhammad Barin berkata, kesemua muka-muka baru yang dipanggil sudah memahami apa yang diinginkan kedua jurulatih. Apa yang saya nampak, yang player-player baru ni dapat, orang kata, cepatlah dia tangkap dengan apa Kosyong punya tactical system play semua tu, and hopefully bila kita dekat sana nanti, player-player ni dah ready lah untuk kita mengharungi kira tournament di AFF nanti kat Thailand nanti tu. Apa yang penting katanya adalah kemampuan menyerap tekanan, terutama ketika berdepan lawan sukar seperti Thailand dan Indonesia. Pemain Sabah FC Muhammad Rizal Muhammad Ghazali diberi amaran keras oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Ia susulan tindakannya yang enggan melapor diri ke kem latihan pusat skuad Harimau Melaya pada 14 Mac 2022.
Setiausaha Agung FAM Muhammad Saifuddin Abu Bakar dalam satu kenyataan berkata, surat amaran telah pun dikeluarkan kepada pemain itu agar tidak mengulangi dan menghormati panggilan skuad kebangsaan. Terdahulu, Muhammad Rizal yang asalnya diletakkan dalam senarai bersedia telah dipanggil oleh Ketua Jurulatih Kebangsaan Kim Pan-gon bagi menggantikan pemain JDT Muhammad Syahmi Safari yang meminta pengecualian kerana menyambut kelahiran anak kembar tiganya. Berikutan keengganan Rizal untuk melapor diri, Pan-gon telah memanggil seorang lagi pemain lain dari senarai bersedia iaitu Ahmad Khuzaimi PE sebagai pengganti. Pemain yang pernah beraksi bersama pasukan Kedah itu sebelum ini sudah pun menjawab surat tunjuk sebab kepada FAM sebelum ini. Baik, ini perkembangan sukan lumba kereta. Pelumba negara Jazman Jaafar berhasrat mengulangi pencapaian cemerlangnya tahun lalu dengan menaiki podium apabila beraksi di kejuaraan European Le Mans Series ELMS 2022 yang akan bermula 17 April ini di Perancis. Jazman bakal membawa cabaran pasukan Virat dengan bergandingan bersama Rob Hodge dan Gabriel Aubry. Mandu berusia 29 tahun itu akan berentap dalam kategori Pro-Am. I'm really looking forward. It will be a very challenging grid, 30 over cars for the LMP2 class, European Le Mans Series. So I have very strong teammates, one Gabriel from France and Rob from the US. So inshallah we will fight for a strong result lah. Kali ini Jazman akan menyertai musim penuh ELMS dengan 6 pusingan bermula dengan perlumbaan di Perancis sebelum ke Lita Imola, Itali pada 15 Mei. Pada saingan di Lita Monza tahun lalu, Jazman yang beraksi sebagai pelumba jemputan buat pasukan Jota Racing berjaya menamatkan cabaran 125 pusingan di kedudukan ketiga. Kembali. Malaysia telah melebihi sasaran potensi nilai perdagangan, pelaburan dan petunjuk peluang perniagaan berjumlah 70 bilion ringgit secara keseluruhan bagi 26 program mingguan di Expo 2020 Dubai. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, nilai itu diperoleh melalui 131 memorandum persefahaman atau perjanjian perkongsian dan pertanyaan perniagaan melibatkan 4,558 rundingan dan potensi padanan perniagaan. Sukacita saya umumkan satu lagi pencapaian yang membanggakan Pavilion Malaysia sejak bermulanya penganjuran Expo 2020 Dubai sehingga semalam bersamaan 29 Mac 2021, Pavilion Malaysia telah menerima 1.1 juta pengunjung. Perdana Menteri berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Apresiasi Expo 2020 Dubai. Sebelum penyertaan di Expo itu, Malaysia menetapkan sasaran untuk mencapai antara 8 hingga 10 bilion ringgit bagi potensi peluang perdagangan dan pelaburan berasaskan pencapaian di Expo Astana, Kazakhstan pada 2017. Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu lebih banyak peluang diberikan kepada lebih 400 perusahaan mikro kecil sederhana PMKS di peringkat antarabangsa. Ia bagi memberi pendedahan, mengembangkan perniagaan dan meneroka peluang baharu di luar negara. Ini termasuk membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, seterusnya meningkatkan taraf hidup keluarga Malaysia. Ini membuktikan kerajaan komited untuk membantu syarikat-syarikat PMKS, terutamanya untuk bangkit semula selepas pandemik COVID-19 yang melanda negara kita. Menteri Kanan Dagangan. Kembar siam si ikan arowana dan telur ayam berwarna hijau. Dua kejadian pelik ini mengisi segmen hashtag. Saksikan. Dua ekor ikan arowana yang bercantum pada bahagian perut sejak lahir menarik perhatian ramai di media sosial. Video haiwan kembar siam ini dikongsi pemilik akaun TikTok Equine Aquatics dan mendapat tontonan lebih 2 juta kali. Kedua-dua haiwan terbabit berkongsi makanan yang sama kerana mempunyai perut yang melekat antara satu sama lain.
Di India berlaku kejadian aneh apabila telur ayam yang biasanya berwarna putih kuning bertukar putih hijau. Namun rasanya sama seperti telur biasa. Menurut pakar veterinar, kejadian luar biasa ini mungkin berlaku akibat makanan yang dimakan ayam terbabit. Cerita telur hijau itu menutup berita perdana untuk edisi hari ini, Rabu 30 Mac. Ikuti program inklusif selepas ini. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.